Okay, dia depression. So dia tu dah koyak sebenarnya. Dia dekat Mesir ni memanglah urusan tu akan lama. Bergaduh sini, bergaduh sana, tunggu sini, tunggu sana. Lama, memang akan lama gila. Macam bodoh nampak tu kat cermin pun dosa macam. Nampak? Dosa macam. So aku just macam tu lah nak sembang masa tu kan. Tapi silap lah. Sebab Caprice, dia dah tak selamat tu sebenarnya. Dia pergi cakap dia kambing politik pada Dato' Isyamuddin dengan TMJ. Sorry lah, aku bukannya orang politik, tapi aku just cakap apa yang Caprice cerita. Itu je lah. Lepas tu dia tak puas hati lagi. Apa orang kata, dia ada kontak Nadir. Aku bagi tahu siap-siap Nadir tu. Korang nak tahu, tengok nanti Nadir tu. Nadir tu dia duduk dekat Gaza. Ustaz Abid Liu tak nak urusan dengan dia sebab, bukan tak nak urusan, tak nak melalui dia sebab Ustaz Abid Liu nak terus ke sana, nak tengok keadaan dekat Palestin sana. Tak naklah ikut yang Nadir. Lepas tu Nadir tu duk buat perangai, okay, kata dengan dia apa, kenapa tak jumpa dia apa semua kan. Memang orang tak nak jumpa sebab dia dah burukkan nama Ustaz Abid Liu. Dia nak burukkan nama Ustaz Abid Liu, kata Ustaz Abid Liu ni. Korang dengar lah sendiri kan. So sebab tu lah Ustaz Abid Liu tak nak berurusan dengan dorang. Sebab tu dengan Nadir apa semua. Buat apa? Cuba fikirlah. Kau tu orang Malaysia, kau datang Palestin. Kau bukannya orang Palestin. Kau datang nak bagi sumbangan je. Buat apa kau datang nak bergaduh siapa ni apa semua. Kau memang kau datang tu kau bukan orang Palestin pun. Kau cakap Arab pun tak boleh. Betul tak? Cakap Arab pun tak boleh. Bukan aku nak belagak ni, tapi nak cakap dia tu bukan orang Palestin, cakap Arab pun tak boleh. So kenapa nak acah-acah macam dia tu nak backup Palestin bagai? Okay, lagi satu. Kalau fikir, kenapa dia nak backup orang Palestin, sedangkan orang Palestin pun tak tahu apa isu sebenarnya Caprice dengan orang Malaysia sekarang. Dia tak tahu isu. Aku nampak dah tadi. Okay. Caprice tu korang ajar ni. Imran, nanti backup aku Imran. Jaga rumah aku Imran. Macam itulah cerita dia. Okay, sorry sangat tadi. Aku sebenarnya kalau korang tengok lah tadi dalam live kan, dalam live tadi kita orang nak sembang, tapi Caprice ni tak nak bagi peluang sembang. Lepas tu apa yang Palestin tu sebut, Caprice tukar ayat. Kau ingat tak orang tu tanya, Palestin tanya, kenapa Caprice tak dapat masuk, apa isu? Dia tanya pasal tu. Tapi Caprice cerita kat aku apa? Dia kata kenapa dia suruh cerita macam mana cara masuk Gaza. Orang tanya kenapa Caprice tak masuk. Nampak? Beza gila. Caprice ni nak pusing. Yo, Nick. Apa? Asal Nick? Okay, pasal aku nak cerita sikit lah. Apa tu? Oh, request kat sini rupanya. Okay, jap. Tak apalah. Kita Hello. Okay. Kita dah bongkarkan. Sebenarnya dia dah goyang. Aku tak boleh dia masuk sana. Aku tak boleh masuk sana sebab dia orang Caprice tak bagi peluang lah. Lawak lah. Dia tak bagi peluang kau cakap kan. Dia tak bagi peluang aku cakap. Sama lah masa tadi yang kau jumpa dia semalam kan. Tapi masalah request lah. Dia tak accept, aku tak tahu lah. Aku tak accept, aku dah request lah. Aku dah siap WhatsApp dia tau. Jadi guys, itulah masalah dia. Biarlah, tak apa, biar je. Biar aku cerita je tau. Okay, kau Tadi kau sembang apa? Okay, tadi aku sembang ni je. Apa orang kata, jap, aku nak ambil ni jap, bateri nak habis. Aku manusia biasa bro. Pakai handphone pun bateri dah boleh habis. Tapi yang pelik, sekarang pun tengah tengok dia orang tengah live. Yang peliknya Caprice tak habis pun modal bercakap. Bateri pun boleh habis, asal Caprice tak habis cakap lah. Bateri dia ni dia sebenarnya dia pakai Fir'aun punya bateri lah. Okay guys. Jadi aku nak cakap sikit lah cerita sebenarnya tentang isu Caprice ni. Daripada awal sampai lah akhir. Jadi cerita dia macam ni.
masa kita orang nak pergi misi ni kan kecoh pasal isu Palestin kan. Masa raya itu kan. Jadi lepas raya ni ustaznya macam kita orang lah terdetik lah macam nak pergi bantu misi bantuan Palestin kan. Jadi masa tu memang tengah MCO kan. Jadi semua orang masa tu ramailah banyak NGO semua nak pergi ke Palestin kan. So kita orang pun buatlah permohonan macam biasa kan, minta apa semua kan. Dan dapat bagi masuk ke sana. Dan sampai je kita pergi Cairo dulu. Sebab kita masuk sabar. Kita masuk melalui Mesir. Kita tak, sebab dia pintu nak masuk Gaza ni ada melalui Mesir satu. Lepas tu satu lagi orang masuk melalui Jordan. Kan. Jadi kita orang pergi ikut pintu Mesir, pintu Rafah. Jadi sampai dekat sana, hari pertama kita sampai kan. Hari pertama kita sampai, apa kita buat? Terus kita pergi beli barang-barang ubatan. 2 kontena, 2 lori seperti yang Ustaz Abid dah tunjukkan kan. Kawan-kawan, thank you support. Kita support dan cerita Caprice ni guys, kan dia ada mesej Ustaz tau. Sebab masa tu Ustaz dah sampai dekat Mesir. Dan sebelum tu dia dah ada buat live dengan geng-geng Israel kan, perempuan-perempuan Israel apa semua kan. Dan dia mengutarakan yang dia punya impian dia nak masuk dalam Gaza jugalah, nak satukan ummah, nak rapatkan saf kan. Jadi dia ada keinginan jugalah nak masuk kan. Lepas tu kita orang pun orang yang pertama dapat masuk ke Gaza. Kita orang pergi Mesir dulu. Sampailah dekat Mesir tu, pertama kita beli barang-barang ubatan, 2 lori, 2 kontena. Yang seperti yang kau nampak lah Ustaz Abid post tu kan. Lepas tu apa yang kita buat, sebab ni first time tau kita orang punya pengalaman. Sebab kita orang tak pernah pergi kan. Tapi banyaklah ada timbul macam-macam bunyi kan. Dengar yang ni cakap tu geng, dengar yang ni cakap tu. Lepas tu timbul lah korang tak faham cerita. Serius korang tak faham cerita nanti. Timbul lah isu-isu apa macam bunyi-bunyi banyak lah bunyi kan. Apa-apa bunyi kan. Pasal berkenaan tim Ustaz Abid ni dapat pergi ke Gaza, dapat pergi ke Palestin kan. Ada ramai jugalah pihak yang tak berpuas hati kan. Sama ada yang dalam Malaysia ke, yang pihak tertentu lah kan. Ada bunyi jugalah kalau kalau korang perasan sendirilah kan. Benda tu menjadi isu juga kan. Jadi Ustaz Abid dia macam biasalah, dia tak pernah pedulikan benda-benda tu semua. Jadi dia buat je kerja dia. Misi kita adalah untuk bagi bantuan. Untuk misi bantuan sumbangan kepada penduduk Gaza, penduduk Palestin kan. Jadi kita memang tak pernah pergi dekat Palestin tu. Jadi apa yang pertama kita pergi, sampai je dekat Mesir tu. Jadi kita buat adalah kita hantar barang dulu ke Gaza kan. Kita beli barang-barang ubatan melalui Egypt Red Crescent kan. Egypt Red Crescent 2 kontena. Dan tu pembelanjaan semua dalam 80,000. Dua lori kontena tu, perbelanjaan barang-barang ubatan tu, Ustaz bayar 80,000. Lepas tu yang tu betul yang berpuluh-puluh ribu dekat banyak tu. Yang tu sebab yang urusan duit tu aku ada tolong uruskan untuk tukar duit daripada LE ke USD. So tak tipu lah cerita ni. Lepas tu cerita Caprice ni, lepas tu berapa hari kan, kita kan tak dapat masuk Teguh kan, sebab kita tak tahu kan. Jadi kita duduklah situ apa semua, kita cuba apa cara nak masuk ke sana kan. Sebab ada cara dia kan, melalui cara, adalah saya nak cerita cara tu, saya detail tu panjang lah cerita dia kan. Jadi saya bagi tahu cerita pasal Caprice ni je dulu kan. Nanti bila kita live, saya live dengan Caprice, saya bagi tahu. Tadi dia tanya Redor kan, cara nak masuk ke sana kan. Jadi kan, dia tanya kau kan. Tadi kan aku kalau aku ada aku dah jawab. Dia sebenarnya orang Palestin tu tanya benda lain. Tanya kat aku. Macam kenapa Caprice tak dapat masuk? Apa sebenarnya isu tak dapat masuk? Aku sebenarnya pelik. Kenapa orang Palestin pun tak tahu isu Caprice tak dapat masuk apa semua. Aku tak tahu apa yang Caprice borak. Tapi Caprice tasik kat aku. Dia ingat aku English aku tahu sebenarnya. Cuma aku nak bercakap ni kekok. Aku boleh faham. Lepas tu yang Caprice translate aku, dia tahu dia kata apa? Dia kata ni Redor, dia suruh cerita macam mana perjalanan masuk Palestin. Mamat ni nak kencing aku ke? Aduh hai. Lepas tu kan, apa aku sambung cerita, lepas tu berapa hari kita kat sana kan. Hari-hari demi hari apa semua kan. Kita request lah cara nak masuk ke sana kan. Kita hubungi NGO yang menguruskan cara-cara nak masuk ke sana kan. Ada satu NGO lah kan yang bukan berpusat di Mesir lah, dia pusat di luar kan. Jadi kita request guna cara dia, yang mana yang NGO lain pun guna cara yang sama juga nak masuk kan. Sebab semua orang tahu memang tak senang nak masuk ke Gaza, memang susah.
Dan kita pergi, hari pertama kita sampai, kita pergi ke kedutaan. Kita pergi ke Abang Taki, kedutaan, Abang Taki. kita pergi ke kedutaan Malaysia dekat Cairo, kat Cairo. Dan orang kedutaan sendiri bagi tahu yang dia memang tak dapat nak tolong. Tu mula-mula cerita lah kan. Tak dapat nak tolong sebab memang tak ada pernah satu pun NGO daripada Malaysia yang dapat masuk ke Gaza melalui kedutaan. Melalui embassy, melalui kedutaan. Jadi bila dah seminggu dekat sana, Kepri ada mesej ustaz tau. Kepri ada mesej Ustaz Abid. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi ke Gaza ni kan. Jomlah masuk sekali. Dia ajak Ustaz Abid. Kan? Dia ajak Ustaz Abid. Dia ajak Ustaz Abid lah. Dia ajak Ustaz Abid masuk sekali dengan dia. Sebab Ustaz Abid dah hari tu dah beberapa hari lah. Beberapa minggu lah kan. Dah beberapa minggu. Lepas tu, cerita dia, kita bila dah tahu cara macam mana, kita cuba semua jalan tau tak kita nak masuk kan. Kita cuba semua jalan sampai kan nak masuk ke sana kan. Kita dah buat dah semua yang patut. Betul. Sampai kan tunggu hari-hari tunggu apa semua kan. Sehari-hari. Sepatutnya 6 hari je kita plan tau. Tapi sebab kita tak tahu cara nak masuk kan. Kita plan nak pergi sana 6 hari je. Tapi jadi semua Okey, dengar hari. ni. Aku nak masuk sikit lah. Okey, lagi kau ingat yang kau cakap 6 hari. Kepri sekarang ni, kau ingat urusan dekat sini senang kot. Ya. Okey, cuba fikirlah. Aku nak cerita ni nak bagi nampak lah. Jap, aku mencelah jap. Kan Kepri ada post kan. Dia sampai-sampai ke sini kan. Dia post yang saya dekat airport kan. Dia sampai-sampai sini dia bagi tahu tu dia nak masuk Gaza kan. Ada lagi dekat post dia tu kan. Yes, okey. Jap. Nampak ni sampai sini dekat aku nak nampak. Ustaz Biliu, dia tak nak update apa semua atas isu keselamatan. Lepas tu tak naklah bagi harapan dekat orang Malaysia yang dia ni masuk waktu bila. Sebab Ustaz Kepris ni, Ustaz Kepris pula. Ustaz Biliu ni. Ustaz Kepris bro, aduh silap. Okey. Ustaz Biliu ni, dia dia punya perancangan dia dah bagus. Dia dah ada kabel besar dah nak masuk ke Palestin. Sebab tu Ustaz Biliu dia tak update apa-apa atas isu keselamatan. Okey, korang yang tak tahu, dia bukan kabel bro. Redha, kita minta tolong jalan yang apa kata, jalan mana semua jalan kita cuba lah. Melalui kerajaan, melalui NGO sendiri. Macam yang selalu korang nampak semua kan. Ustaz Abid minta tolong apa, Isyamuddin kan, Datuk Seri Isyamuddin kan. Minta tolong apa Tengku Mahkota Johor apa semua kan. Melalui hubungan kerajaan apa semua, kita semua cuba. Semua ada usaha, semua kita try. Sebab memang kita betul-betul nak masuk ke Gaza tu. Lepas tu apa kau nak cerita ni? Yang aku nak cerita macam apa Ustaz Abid dia kan dia tak nak update apa-apa. Dia memang update apa-apa atas isu keselamatan. Lepas tu Kepri duduk sini dia buat takat gambar apa semua, dia kena fikir. Dekat Mesir ni dan orang-orang Mesir, student Mesir pun tahu Mesir ni dia punya menteri apa orang kata pertahanan dia yang cover negara ni So kamera apa semua, drone tak boleh masuk, kamera tak boleh masuk. Sebab tu nak update apa ni semua masa tengah dekat Mesir tak selamat sebenarnya. Kepri awal-awal dia dah bagi tahu dah meeting terakhir tapi tak masuk lagi. Tak boleh lah bagi fake hope dekat orang Malaysia. Yang dia nak bagi tahu dia masuk apa, tak boleh janjilah sebenarnya dia masuk Palestin tu bila. So siapa-siapa tolong invite Kepri lah masuk sini. Boleh tak? Sebab kita nak masuk live dia tak boleh tau. Saya memang nak live dengan dia tu. Sebab kita memang ada request lah. Jadi saya sambung cerita saya. Redha dah habis belum? Apa kau nak ajak Kepri sembang sini Tak apa. Kalau pula tadi kita nak masuk live dia tak dapat. So kita ajak aku bukan tak nak sini. sembang Kepri ni dia memang tak nak dengar cakap orang. Tadi sekarang aku tak dapat berpeluang lagi kau nak ni punya ni kan. Kau kena cakap dengan dia. Bagi aku ni cakap dengan dia pula. Aku dalam ni 2 orang je boleh tu. Aku tak tahu IG aku apa problem. Tak apa, IG tu low standard lah. Tak apa kalau aku buat live kan tak tinggi pula. Okay, jadi cerita dia bila Kepri WhatsApp Ustaz Abid tu kan nak masuk, dia ajak Ustaz Abid masuk kan. Jadi aku nak cerita sikit lah yang Ustaz Abid pula. Yang Kepri ni dia datang dengan ni tau, dengan apa Datuk Aziz tau tak, dengan Datuk Aziz semua yang tahu kan, NGO yang selalu masuk ke Palestin tu, yang selalu buat ni lah. Yang ni korang dengar, sekejap aku nak highlight yang ni korang dengar apa yang Bos Nick nak cerita, Arif Farhan ni nak cerita, korang dengar elok. Jadi Kepri dia datang dengan Datuk Aziz tu kan. Lepas tu bila dia mesej Ustaz Abid kata nak ajak jemput masuk sekali. Jadi masa tu Ustaz Abid memang tak balas lah. Sebab semua kita orang tengah tension tau tak, stres tau. Kita bila menunggu ni memang stres lah.
Memang bukan frust, macam mana, memang stres kan, menunggu kan, hari-hari tunggu kan. Sampailah kita pun semua cuba segala upaya-upaya. Kita dah tawakal, kita juga buat baca Yasin apa semua kan, solat hajat tiap-tiap hari tau. Qiyamul-lail apa semua. Kita buat Betul. solat Aku Jumaat. jujur aku cakap tim Ustaz Abilio yang aku tertarik walaupun aku tak dapat join lah untuk solat apa. Sebab aku cakap aku memang student. Korang tahu tak? Aku respect orang yang boleh bangun tahajud tau. Bayangkan tim Ustaz Abilio tu semua bangun tahajud. Bukan senang. Ustaz Abilio ni bukannya seorang ayah kepada tim dia, tapi dia boleh didik tim dia untuk solat tahajud. Untuk bangun tahajud dan solat berjemaah. Korang bayangkan lah. Okey. Boleh Jadi tak? sekarang ni saya nak highlightkan pasal Caprice je Okey, cerita dia lepas tu berapa bulan, 3 minggu kita hantar nama tak? Kita hantar nama untuk masuk ke Gaza. Kita hantar kepada, mula-mula sekali kita hantar kepada kerajaan Mesir. Kita submit nama-nama ni yang akan masuk ke Gaza ni, kita hantar kepada kerajaan Mesir. Jadi kita hantar tu 2 minggu lepas kita berada dekat Mesir, baru kita hantar. Dan keputusan keluar adalah seminggu lepas tu. Barulah keluar keputusan yang kita orang lulus. Itu baru daripada kerajaan Mesir. Jadi lepas pada kita dapat keputusan tu, Caprice ada mesej Ustaz Abid. Masa tu dia dah sampai dah. Dia dah sampai ke Mesir dah. Dia kata nak ikut Ustaz Abid sekali. Jadi Ustaz Abid pun tak boleh nak buat apa lah, sebab nama dah submit dah. Dia datang lambat kan. Nama dah submit, memang tak boleh nak buat apa dah. Jadi tu dapat kelulusan daripada kerajaan Mesir tau. Kita kena dapatkan satu lagi kelulusan daripada pihak tentera yang mana yang untuk menjaga keselamatan. Jadi dekat sini tak ada isu lagi. Memang tak ada isu sikit pun lagi kan. Jadi Caprice mula-mula datang sini pun, hari pertama dia datang pun dia dah pergi mana? Hospital Palestin. Jadi orang yang tak tahu hospital tu dekat Mesir. Jadi kalau orang yang tak tahu, semua orang ingat hospital tu dekat Gaza. Dan Betul. dia tulis dekat caption dia tu, macam hari pertama dia datang Mesir tu terus masuk Gaza. Terus masuk Gaza tahu tak? Dia punya caption tu macam apa, tanggapan orang, dia nak orang tanggap pada dia datang di Mesir tu terus dapat masuk Gaza. Sebab dia tak tahu macam mana perjalanan nak masuk Gaza tu. Lepas tu dapat setelah 3 minggu lebih nak masuk ke minggu keempat kan, hari ke 34. Hari ke 34 barulah dapat surat kelulusan daripada pihak tentera yang mana membenarkan kita masuk ke Gaza. Itulah baru kelulusan yang sebenar. Jadi kita dapat masuk Gaza lepas subuh. Masa tu lepas subuh kita bergerak apa semua melalui pintu Rafah. Ini adalah satu-satunya pintu yang mana dapat masuk oleh orang pertama lah. Ustaz Abid pun cakap sendiri kan, yang ni memang orang Palestin sendiri sahkan, orang Mesir sendiri sahkan, kedutaan sendiri yang sahkan. Ustaz Abid adalah orang pertama yang dapat masuk ke Gaza, Palestin. Jalingan di mana jalingan daripada antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Mesir melalui Datuk Seri Syamuddin. Jadi sebab itulah Ustaz Abid selalu mention yang ucap terima kasih dekat Datuk Seri Syamuddin kan. Dengan dia selalu ucap terima kasih sebab Datuk Syamuddin lah yang banyak membantu Ustaz Abid masuk ke sana kan. Melalui hubungan dua hala kan, melalui Kementerian Luar. Jadi bila kita dapat masuk ke sana tu kan, Caprice dah sampai dekat Gaza, dah sampai dekat Mesir tau. Dia sampai dekat Mesir, dia pun dia ada mesej lah ustaz apa semua cakap nak masuk kan, tapi nama dah submit, memang tak boleh buat apa. Jadi ustaz pun masuk lah 21 jam 21 roadblock melalui pintu Rafah, dikawal oleh 12 kereta Kanas tengah sekolahkan Caprice. Caprice cuba biar Kanas aku nak cerita. Tengah sekolah kan Shanas. Biar dah tahu aku ada screenshot tadi. Lepas tu aku nak cerita pasal Caprice ni je. Aku nak terangkan, ramai nak tahu ni kebenaran. Lepas tu kita orang pun dapat masuk ke Gaza. Masa tu tak ada isu lagi tau. Kita pun buat misi macam biasa. Yang apa yang Ustaz Abid post tu, itulah yang kita buat tahu tak. Sampai kat sana apa semua. Jadi isu Caprice ni timbul bila mana Ustaz Abid balik daripada Gaza. Ustaz Abid balik daripada Gaza kan, dia ada mesej Ustaz Abid lah. Sebelum tu lagi dia mesej, dia kata sebab kan dia ada post-post dia dekat Mesir kan. Jadi masa tu Ustaz Abid pun dekat Mesir juga. Jadi ramai yang komen kenapa tak jumpa Ustaz Abid apa semua kan. Jadi lepas balik daripada Gaza tu, barulah